Penghasilan komponen. Komponen dapat dihasilkan menerusi proses daripada pemesinan, pembentukan, tuangan atau kaedah-kaedah lain yang sesuai. Proses penghasilan komponen merupakan suatu peringkat yang penting. Pada peringkat ini, bahan-bahan mentah binaan yang pelbagai saiz atau rupa akan diubah, dibentuk dan diacuankan kepada bentuk yang bersesuaian dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Kita lihat gambar foto 2.2.7 di sebelah kanan ni. Okey, kita tengok di sini ada 3 contoh komponen. Okey. Kita lihat sini. Contoh komponen yang dibuat daripada plastik yang dihasilkan daripada kaedah tuangan ataupun suntikan, yakni injection. Pemasangan komponen. Setelah melalui proses penghasilan, komponen dipasang sehingga menjadi suatu model lengkap atau produk. Setiap komponen mempunyai fungsinya yang tersendiri dan saling berpaut antara satu dengan yang lain bagi membentuk suatu sistem yang dapat menyelesaikan sesuatu tugas. Kita lihat gambar foto 2.2.8 di sebelah kanan. Gambar foto contoh komponen mekanikal iaitu galas berbola dipasang pada suatu rekaan produk. Okey, ini galas berbola. So dia yang pertama ni masuk ke dalam ni dan ini masuk ke dalam ni, dan setelah 3 komponen ni dimasukkan terus ke dalam macam mesin ni. Kita lihat gambar foto 2.2.9. Produk yang tidak dipasang dengan baik dan kukuh akan menyebabkan kerosakan dan kemalangan. Contoh macam basikal ni. Sekiranya ada komponen-komponen di sini yang tidak dipasang dengan betul, macam ni brake, okay, mungkin akan menyebabkan kemalangan. Info keselamatan. Pastikan kaedah pembuatan bersesuaian dengan bahan yang digunakan bagi mengelakkan kerugian dan kemalangan. Imbas QR code di bawah untuk menonton video tentang asas pemasangan suatu komponen mekanikal. Awak boleh scan QR code ni. Pengujian. Peringkat seterusnya dalam pembinaan sesuatu produk, apabila kita buat sesuatu produk, ialah melakukan pengujian terhadap produk yang dihasilkan itu. Sekiranya produk akhir tersebut tersedia dalam bentuk prototipe, maka pengujian boleh dilakukan untuk menguji aspek kefungsian dan yang paling penting, ketahanan produk tersebut. Ada 2 ujian yang biasa dilakukan, iaitu ujian makmal dan ujian parameter. Semasa proses pengujian, prototipe akan diuji sehingga mencapai tahap keupayaan maksimum, iaitu sehingga produk memenuhi spesifikasi. Terdapat juga ujian simulasi dengan menggunakan teknologi terkini. Contoh macam komputer, kita nak uji kadar macam kita buat kereta ataupun kapal terbang, kita gunakan ujian simulasi melalui komputer. Juga boleh juga ujian simulasi dalam terowong udara untuk kita uji. Jika prototipe berjaya melepasi tahap kelulusan ujian yang ditetapkan, produk tersebut akan dikeluarkan secara besar-besaran dan sedia untuk dipasarkan kepada pengguna atau pembeli. Okey, kita lihat info ekstra. Elektrostatik paint atau cat elektrostatik diperkenalkan bagi menangani kelemahan cat secara konvensional yang mudah tertanggal. Kita lihat di sini ada 2 kaedah. Sebelah kiri ini kaedah konvensional, sebelah kanan ini kaedah elektrostatik yang terkini lah. Untuk kaedah konvensional ni, kita terpaksa gerakkan penyembuh itu atas ke bawah untuk mengenai semua permukaan objek. Manakala untuk elektrostatik ni, objek menarik semburan cat. Jadi semburan itu lebih luas dan juga
cat yang melekat pada objek itu lebih kuat dan tidak mudah tertanggal. Berbanding dengan kaedah konvensional, cat itu lebih mudah tertanggal. Kita lihat gambar foto 2.2.11. Pengujian musnah. Okey. Prototipe dilakukan dengan menggunakan mesin pengujian hentaman. Kalau kita lihat dekat sini, satu helmet diuji dalam bentuk pengujian hentaman. Maksudnya dihentamkan ke satu objek yang keras di bawah ni untuk menguji tahap kekuatan helmet ni. Kalau pecah, dia akan masuk balik bahagian pembinaan produk, macam mana untuk kita kuatkan struktur binaan helmet ni. Kalau ujian hentaman ini selesai, helmet tu tidak pecah dan memenuhi spesifikasi ujian maksimum, maka produk helmet ni boleh dipasarkan. Kita lihat kemasan. Kemasan dilakukan pada model atau produk bagi menutup kelemahan rupa permukaan produk, seperti kiranya produk itu mudah berkarat. Bila kita cat, kita tutup kelemahan besi yang mudah berkarat, permukaan yang tidak rata, bahagian-bahagian yang tajam dan berbahaya. Di samping itu, kemasan juga menambah nilai estetika produk agar kelihatan lebih cantik sekaligus dapat menarik perhatian pembeli. So, bila kita cat mungkin dengan banyak jenis color, dengan kualiti cat yang lebih baik, dapat menjadikan produk itu kelihatan lebih cantik dan menarik minat pembeli. Kita lihat di sini gambar foto 2.2.10. Proses kemasan dapat menutup kelemahan yang terdapat pada produk. Okey, kita nampak ni contoh macam satu rangka basikal besi dan mungkin mudah berkarat. Untuk menutup kelemahan besi ini mudah berkarat, kita tutup besi ini dengan cat. Dekat sini digunakan cat spray